Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Fatihah binti Muhammad Ali, nombor matrik 048924. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan satu tajuk, iaitu Mazhab Maliki, biografi Imam Malik. Pertama sekali, riwayat hidup Imam Malik. Seperti kita semua tahu, Imam Malik adalah imam kedua dari imam empat dalam Islam. Nama penuh beliau adalah Abu Abdullah Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir ibnu Amir bin Haris bin Gaiman bin Qutail bin Amru bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Beliau merupakan imam Darul Hijrah. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijrah. Beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar. Nama penuh ayah Imam Malik adalah Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir ibnu Abi Al-Haris ibnu Sa'id ibnu Auf ibnu Adi ibnu Malik ibnu Jazid. Nama penuh ibu beliau adalah Siti Aliyah binti Syuraik ibnu Abdul Rahman ibnu Syuraik al-Azdiyah. Beliau, Imam Malik, meninggal pada zaman Bani Abbas, tepatnya pada zaman pemerintahan Al-Rashid pada 179 Hijrah. Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan 3 anak lelaki, iaitu Muhammad, Hamad dan Yahya, dan seorang anak perempuan, Fatimah. Fatimah mendapat julukan Ummul Mukminin. Seterusnya, pendidikan Imam Malik. Imam Malik menerima pendidikan di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibnu Abdul Malik. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah Al-Quran, yakni bagaimana cara untuk membaca Al-Quran, memahami makna dan tafsirnya. Selain itu, beliau juga mempelajari hadis Nabi SAW sehingga beliau dapat julukan sebagai ahli hadis. Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan. Selain Al-Quran dan hadis, beliau juga belajar ilmu hadis, Al-Radul Ahlil Ahwa Fatwa, iaitu fatwa dari para sahabat, dan ilmu fiqh ahli ra'yu. Seterusnya, guru-guru Imam Malik. Dalam kitab Tahzibul Asma' wal Lughah, dinyatakan bahawa Imam Malik pernah belajar dengan 900 syekh. Dan di antara guru-guru yang terkenal, di antaranya, yang pertama, guru Imam Malik yang pertama, Abu Radih Nafi bin Abdul Rahman. Imam Malik belajar dari Abu Radih Nafi bin Abdul Rahman ni, Imam Malik belajar untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Sebab Abu Radih Nafi bin Abdul Rahman ni terkenal dalam bidang prinsip-prinsip ilmu tajwid. Seterusnya yang kedua, guru yang kedua, Nafi'. Nafi' ni merupakan seorang ulama hadis yang besar pada masa awal kehidupan Imam Malik. Nafi' mempelajari ilmu dari gurunya yang masyhur, iaitu Abdullah bin Umar. Kerana Nafi' pada mulanya adalah seorang kanak-kanak yang dimerdekakan setelah 30 tahun menjadi hamba. Okey, seterusnya yang ketiga, guru Imam Malik yang ketiga, iaitu Rabi'ah bin Abdul Rahman. Imam Malik berguru dengan Rabi'ah bin Abdul Rahman ketika masih kecil. Imam Malik banyak mendengar hadis Nabi dari Rabi'ah. Selain itu, beliau juga merupakan guru Imam Malik dalam bidang hukum Islam. Yang seterusnya yang keempat, Muhammad bin Yahya al-Ansari. Beliau merupakan guru Imam Malik, termasuk Muhammad bin Yahya al-Ansari termasuk dalam kelompok tabi'in.
Muhammad bin Yahya Al-Ansari biasanya mengajar di Masjid Nabawi, Madinah. Selain tu, guru-guru beliau yang lain, guru-guru Imam Malik yang lain adalah seperti Ja'far As-Sadiq, Abu Hazim Salmah bin Nidar, Hisham bin Urwah, Yahya bin Sa'id dan lain-lain. Yang seterusnya, murid-murid Imam Malik. Imam Malik mempunyai ramai murid dalam kalangan ulama. Maksudnya murid-murid Imam Malik ni kebanyakan dalam kalangan ulama. Qadi Iyad menyebutkan bahawa lebih dari 1,000 orang ulama terkenal yang menjadi murid Imam Malik. Contoh dia, Muhammad bin Nuskim Al-Awhri, Rabi'ah bin Abdurrahman, Yahya bin Sa'id Al-Ansari dan ramai lagi. Murid-murid Imam Malik ada yang datang dari Mesir, Afrika Utara dan Spanyol. Di antara 7 orang yang termasyhur adalah Abu Abdullah Abdurrahman Ibn Qasim. Beliau meninggal di Mesir pada tahun 191 Hijrah. Beliau belajar ilmu fiqh dari Imam Malik selama 20 tahun. Abu Abdullah adalah seorang mujtahid mutlak. Yahya bin Yahya anggap Abu Abdullah sebagai seorang yang paling alim tentang ilmu Imam Malik dalam kalangan sahabatnya. Seterusnya yang kedua, Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim. Beliau dilahirkan pada tahun 125 Hijrah dan meninggal pada tahun 167 Hijrah. Beliau belajar dari Imam Malik selama 20 tahun. Setelah itu, beliau mengembangkan mazhab Maliki di Mesir. Beliau berusaha untuk membukukan mazhab Maliki. Imam Malik pernah menulis surat kepada Abu Muhammad dengan menyebut gelaran fiqh Mesir dan Abu Muhammad Al-Mufti. Beliau juga seorang ahli hadis yang dipercayai dan mendapat julukan Dewan Ilmu. Yang seterusnya, murid yang ketiga, Ashhab bin Abdul Aziz Al-Qaisi, dilahirkan pada tahun 150 Hijrah dan meninggal pada tahun 204 Hijrah. Beliau telah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik dan Al-Laits bin Sa'ad. Yang keempat, Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam. Beliau meninggal pada tahun 214 Hijrah. Merupakan orang yang paling alim tentang pendapat Imam Malik. Dia menjadi pemimpin mazhab Maliki. Yang seterusnya yang kelima, Asbaq Ibnu Al-Farj Al-Umawi, didisbahkan kepada Bani Umayyah. Meninggal pada tahun 225 Hijrah. Belajar fiqh bersama Ibnu Qasim, Ibnu Wahab dan Ashhab. Yang seterusnya yang keenam, Muhammad bin Abdullah Ibnu Al-Hakam. Beliau meninggal pada tahun 268 Hijrah. Beliau menuntut ilmu, khususnya fiqh, dengan ayahnya dan juga dengan ulama mazhab Maliki, dan dia juga belajar dengan Imam Syafi'i. Yang terakhir yang ketujuh, Muhammad bin Ibrahim Al-Askandari. Beliau meninggal pada tahun 269 Hijrah. Beliau belajar ilmu fiqh dengan ulama semasanya sehingga mahir dalam bidang fiqh dan fatwa. Yang seterusnya, karya Imam Malik. Di antara karya Imam Malik adalah kitab Al-Muwaththaq yang ditulis pada tahun 144 Hijrah. Yang pertama, kitab Al-Muwaththaq dan ditulis pada 144 Hijrah. Kitab Al-Muwaththaq mengandungi dua aspek, iaitu aspek hadis dan aspek fiqh. Kitab lain karangan Imam Malik adalah kitab Mudawwanah Al-Kubra, yang merupakan kumpulan risalah yang memuat lebih kurang 1036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan oleh
As'ad ibnu al-Furaid al-Naisaburi. Kitab Al-Nawaziyah merupakan kitab yang agung yang pernah dihasilkan oleh mazhab Maliki. Mengandungi masalah hukum yang paling sahih, bahasanya mudah dan pembahasannya menyeluruh. Cara kita ini menyelesaikan masalah cabang ialah dengan menyandarkan kepada usul, asas dan dasar. Ramai penuntut ilmu meriwayatkan hadis dari Imam Malik ketika beliau masih muda belia. Ada beberapa kelompok yang meriwayatkan hadis dari Imam Malik. Ada guru-guru beliau, kalangan teman sejawat beliau. Untuk guru-guru beliau yang meriwayatkan hadis dari Imam Malik adalah Muhammad bin Muslim bin Shihab al-Zahrani, Yahya bin Sa'id al-Ansari, Abu Sahl bin Nafi' bin Malik. Dari kalangan teman sejawat pula adalah Ma'mar bin Rashid, Abdul Malik bin Jurayj dan Syu'bah bin al-Hajjaj. InsyaAllah untuk hari ini, setakat ini sahaja yang mampu saya kongsi. Minta maaf salah dan silap. Syukran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.